Jadi kalau yang pertama sekali ni dia sebut sebagai matla'. Permulaan lah dia sebut al-matla'. Kemudian diiringi di bawahnya bait itu disebut sebagai simtun. Kalau setiap satulah disebut sebagai simtun. Gabungan keseluruhannya itulah orang panggil sebagai daur. Kemudian datang pula bait yang menyerupai bentuk bait yang pertama tadi dalam matla'. Maknanya dia serupa dari sudut huruf yang berakhir kat sini ni. Kalau macam sini alif, sini dalam qafi dia boleh, tetapi ada syaratnya yang kena kelas advance nanti saya akan ceritalah bila mana kita boleh jadikan huruf alif tu sebagai qafiyah. Dia tak boleh suka-suka je letak, tak. Dia jadi sebagai panggil. Okey, jadi yang sama dengan matlaq tu pada bait berikutnya kita panggil matlaq, orang akan panggil sebagai al-quflu. Quful lah orang panggil. Kuflu, jadi dia akan sama. Daur dengan kuful ni lah, kalau dalam muasyah dia panggil sebagai bait. Jadi dia berbeza dengan syair yang kita biasa kenal lah. Sebab ini adalah kesan daripada sastra di bahagian Andalusia. Dan seterusnya begitulah bentuknya lah. Jadi yang matlaq ni dia akan samalah dengan kuful-kuful. Bait terakhir dia dah tak panggil kuful, dia akan panggil sebagai khurjah. Itu bait terakhir dia lah, khurjah. Biasanya dia punya bentuk ni paling sikit bukanlah 4 macam ni. Paling sikit ada 6. 6 yang panjang ni. Normal dia ada 6 yang panjang. Jadi kalau yang dalam simtun ataupun daur ni, dia akan sama huruf akhirnya. Tapi kalau dalam perenggan berikutnya tak semestinya dia kena sama lah. Ini bentuk yang inilah. Kalau bentuk yang lain, pengulangan huruf tu akan ada lah. Okey. Baik, ini adalah kita sebut sebagai bentuk muasyahat. Baik, ada bentuk lain dipanggil sebagai zajal. Az-zajal. Az-zajal ni dia muncul setelah muasyahat ni muncul. Bentuknya macam ni juga sama. Yang membezakan keduanya adalah kalau muasyahat dia menggunakan fuli fusha. Dia gunakan fusha. Tetapi Az-Zajal tidak. Dia menggunakan amiyah dan juga dia meninggalkan i'rab. Maksudnya, i'rab di sini bukan dia nak i'rab mabni ala sukun ke, tidak. Dia i'rab ni kan konsep dia membariskan yang hujung. Tapi Zajal tidak. Dia akan patah-patahkan perkataan tu, dia baris sukunkan. Dia tak perkataan huruf, itu yang kita Az-Zajal. Konsepnya adalah sama dengan muasyahat, tetapi dari sudut lafaz yang digunakan adalah berbeza lah. Kerana Zajal ni biasa digunakan untuk nyanyian. Untuk nyanyian. Baik. Selesai kepada wazan, sekarang kita perhatikan bagaimana perubahan dalam qafiyah. Perubahan dalam qafiyah untuk syair pada zaman ni lah. Baik, matara'a alal qafiyah, apa yang berlaku dalam qafiyah. Qafiyah maknanya rima. Rima tu konsep dia dalam Arab adalah baris kosong, macam yang kita kenal tu kan dalam Arab tu. Baris kosong yang pertama daripada kiri tu dan juga sehinggalah baris kosong yang kedua beserta satu baris awalan. Sudah. Kalau saya cakap macam tu risau tak berapa nak clear. Sekejap ya, saya bagi satu contoh. Okay, saya bagi contoh ya. Apa yang dimaksudkan dengan qafiyah ya. Sekejap ya. Okey, contohnya kita bagi nama lah. Okey, contohnya Muaz ya. Nama afwan ya. Katan Muazi. Contoh ya. Ini contohnya Muaz ya. Saya nak pinjam nama sekejap. Muazi contohnya. Jadi bila kita taknik, katalah perkataan ni kat ujung sekali, dia akan jadi macam ni tau. Dia tak boleh nak gunakan jadi kot. Sekejap ya.
Okey, muazi. Dia jadi macam ni macam kita belajar Okey, sebab perkataan kita tak boleh kosong juga, kita kena tambah. Jadi muazi di sini kalau dalam kafiyah konsepnya adalah kita kira kosong yang pertama tu bukan ini. Kosong yang pertama tu yang paling kiri ni. Kosong pertama sehinggalah kosong yang kedua ditambah dengan satu baris sebelum kosong tu tadi. Itulah yang kita sebut sebagai kafiyah. Sudah, dia tak boleh nak gelapkan pula. Jadi kafiyahnya adalah ini tolak yang ini tak masuk Yang ini tak masuk. Jadi ini adalah yang kita sebut sebagai kafiyah. Jadi kafiyah untuk perkataan muaz ni adalah azi. Inilah dia kafiyah. Boleh Okey. Jadi dalam puisi zaman Abbas ini kita dapati ada 3 bentuk lah. 3 bentuk baharu dari sudut kafiyah. Tapi kafiyah yang dimasukkan di sini dia fokuskan untuk lebih mudah kepada huruf dia lah, iaitu rawi. Rawi dia. Baik, bentuk yang pertama kita sebut sebagai al-musammat. Al-musammat. Al-musammat ni an yabtadi asy-syairu bi baitin musarra. Penyair memulakan baitnya dengan bait yang musarra. Musarra ni maksudnya bait-bait yang mengiringinya tu berakhir dengan rima yang sama. Tu maksud musarra Macam ni nun, nun, nun. Tapi masih dalam bait disebut sebagai musarra. Sumaya arba'ima ala ghairi qafiyati. Didatangkan dengan 4 bahagian yang bukan kafiyahnya. Okey, kafiyahnya tu maknanya apa? Yang keempat ni adalah astaghfirullahalazim. Itu yang keempat adalah ba. Jadi ba ni tidak mengikut yang awal tadi. Okey. Summa yu'idu qisman ala qafiyatil baitil awal wa hakaza. Okey. Baik. Apa yang dimaksudkan kat sini? Arba'at aqsima Maknanya musammat ni dia ada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Yang keempat ini tidak mengikut huruf akhir yang 1, 2 dan 3 tu tadi. Okey? Apabila datang perenggan yang berikutnya, dia akan membawakan bait musarra' yang berbeza daripada yang awal tadi, yang hanya keempat ni sahaja akan berulang huruf akhirnya. Okey, maknanya kalau kat sini nun, 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 ba. Bait berikutnya lam, 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 ba. Maknanya yang keempat sahaja berulang. Baik, katalah rajin pula saya punya laptop nak recover. Okey. Katalah kita nak buat bait yang musarra' punya bentuk. Kat sini dal. Okey. Bait berikutnya kita perlu letak huruf apa akhirnya? Ba. Kita masih lagi bahagian dal. Kemudian yang ketiga kita nak letak huruf apa akhirnya? Dal juga. Dal juga. Betul, dal juga. Kemudian yang keempatnya kita nak letak huruf apa? Ba. Pula jim. Datang mana huruf jim tu? Kita nak letak huruf Ba. ba. Ya, ba. Maknanya yang 3 awal tu sahaja yang sama sesama mereka. Yang keempat berbeza daripada yang 3 tu, walau bagaimanapun yang 4 itulah akan berulang bagi setiap perenggan-perenggan yang berikutnya.
Boleh eh? Boleh lah kot. Tak ada suara. Boleh Ustaz, boleh. Boleh. Boleh Ustaz. Okey. Sekarang ingat itu konsep musamad Musamad maknanya dia ada 4. Ada 4 3 awal sama huruf akhirnya, yang keempat tak sama. Tak sama. Kemudian kalau kita nak ulang bentuk tu tadi, yang 3 awal tu lain daripada yang mula-mula, yang keempat tu saja yang akan sama. Baik, seterusnya adalah muzdawaj. Muzdawaj ni daripada perkataannya pun kita dah faham lah, berpasangan. Okey, jadi muzdawaj ni yata'allaf min syatraini min qafiyah. Maknanya dia terdiri daripada 2 syatr untuk satu qafiyah yang sama. Apa makna syatr? Syatr ni, sebelah ni kita sebut syatr, sebelah sana kita sebut sebagai syatr. Syatr lah. Kalau dalam panggil sadur, ini kita juz. Dua-dua adalah syatr. Jadi ada 2 syatr sebab dia berpasangan, muzdawaj. Kemudian qafiyahnya adalah 1, min qafiyatin wahidah. Jadi sini kita nampak tak, sini pun tak. Summa min akharain min ukhra. Kemudian bait yang berikutnya daripada huruf yang lain, qafiyah yang lain. Contohnya kat sini fa, ini pun fa. Dia tak akan berakhir dengan tak kat sini, tak. Dia kena berpasangan. Kiri kanan hendaklah berakhir dengan huruf yang sama. Kalau yang ini dia berakhir dengan huruf apa? Huruf H. Okey. Dalam dalam ni kita tak cakap huruf ha, huruf lam. Dalam qafiyah alif, ha, ni pun alif alif maksura, ya dan juga waw, dia kalau jadi huruf akhir dia bersyarat. Jadi dalam keadaan-keadaan tertentu kita jangan sebut dia sebagai huruf akhir. Kita ambil huruf sebelumnya. Jadi kalau kat sini huruf akhirnya adalah lam lam. Ni lam Yang ni zal zal, zal, yang ni ba, yang ni ba. Jadi itu maksud dia muzdawaj. Muzdawaj, 2 syatr yang kedua-duanya berakhir dengan huruf yang sama. Jadi bait berikutnya bukan ikut bait sebelumnya. Tidak. Yang mustahaknya adalah huruf apa yang dia berakhir. Itu yang dia akan ikut. Sebab itu kita sebut sebagai muzdawaj. Baik. Seterusnya adalah kita panggil mukhammas. Daripada perkataan tu pun kita dah boleh agak 5. Jadi an yu'ta bi khamsati aqsam kulluha min waznin wahid. Didatangkan dengan 5 bahagian, semuanya daripada wazan yang satu. Wa khamisuha bi qafiyatin mukhalifatul arba'at qablahu. Bahagian yang kelimanya dengan qafiyah berbeza daripada 4 yang sebelumnya. Kemudian dengan 5 bahagian lain lagi, wazan yang sama, tetapi 4 qafiyah yang pertama tu tidak diikuti. Hanya bahagian kelima dengan nombor 5 daripada yang pertama saja yang diikuti qafiyahnya. Okey, maksudnya untuk lebih jelas kita tengok contohlah. Jadi dia kata dia ada 5 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5. Konsep dia sama dengan musammad tadi. Cuma musammad dia ada 4, mukhammas dia ada 5. Jadi kat sini 4 yang awal qafiyah dia sama, yang kelima berbeza. Yang kat sini dal, 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 tetapi yang akhirnya adalah lam. Jadi dia tak samalah. Jadi kalau dibawakan bahagian yang berikutnya pula untuk wazan yang sama ni, yang keempat, 4 yang pertama tu dia tak akan ikut yang sebelum dia lah. Dia akan bawa huruf yang lain pula. Cuma yang perlu sama adalah bahagian yang kelima. Itu lam lah. Kalau perasan kat sini pun
Tadi dal, sekarang kaf lah. Jadi kalau kaf semua yang 4 tadi tu kena kaf. Asnya adalah lam. Itu adalah konsep mukhammas. Baik, kita selesai dalam topik berkaitan dengan wazan dan juga kafiah. Sekarang kita masuk kepada akhilatu syi'ri wa ma'anihi fi hadzal 'asr. Imajinasi puisi dan makna-maknanya pada zaman ini. Okey, kita ulang sikit. Bila bercerita tentang puisi pada zaman ini, kita tengok ada 3 pembahagian yang dibawakan oleh penulis. Pertama, kita tengok dari sudut alfaz dan juga asalib. Kedua, kita tengok dari sudut auzan dan juga kafiah. Jadi yang ketiga inilah, iaitu akhilah dan juga ma'ani. Maksudnya bagaimana imajinasi dalam puisi itu? Bagaimana maknanya? Jadi, atharat al-hadaratu binawaiha al-maddi wal-aqli. Kemajuan memberi kesan sini 2 bahagiannya. 2 klasifikasi kemajuan, sama ada kemajuan bersifat material pun bersifat akli lah. Akli ni maknanya ilmu, dari sudut ilmu. Jadi kita perhatikan apakah kesan kemajuan material ni terhadap syair. Wajad asy-syu'ara fi mukhtalaf madahir al-hayat madahir al-hadarat al-maddiyah fatanawwa'at ma'anihim واتسعت أفكارهم وانفسح مجال أخيلتهم وجادت تشبيهاتهم واستعاراتهم. Baik. Pertamanya adalah penyair mendapati dalam mazahir ni sebenarnya fenomena maknanya. Tapi kat sini kita boleh kata benda-benda lah. Maksudnya penyair mendapati daripada kepelbagaian hasil kemajuan material ni tadi, maka mempelbagaikan makna mereka juga. Maksudnya, antara bentuk-bentuk kemajuan maddi ini adalah adanya bangunan-bangunan, adanya taman-taman dan sebagainya. Jadi bila ada istana sebagai contoh, maka orang Arab ataupun penyair masa ini tidaklah menumpukan makna yang mereka nak sampaikan tentang kehidupan di padang pasir. Dah selesai dah, mereka dah tak cerita tu sangat. Kenapa? Kerana kemajuan-kemajuan yang mereka nampak ini menjadikan mereka dapat banyak ilham untuk berkarya. Jadi sebab itulah kita sebut kemajuan ini tadi yang bercorak material menjadikannya sebagai sumber ilham mereka untuk menghasilkan karya. Wattasa'at afkarahum, meluaslah idea mereka, wanfasaha majal akhilati, maka meluaslah bidang imajinasi mereka, menambah baiklah tashbih dan juga istiara mereka. Apa maksudnya? Maksudnya kalau orang dulu bila buat tashbih ataupun istiara, mereka melihat bagaimana persekitaran kehidupan zaman jahiliyah. Sebab tu wanita yang cantik mereka umpamakan seperti kijang dan yang sewaktu dengannya lah kehidupan di padang pasir. Tapi pada masa ini kerana ada bunga-bunga disebabkan ada taman-taman tu tadi, maka mereka menyerupakan dengan bunga sebagai contoh. Jadi itu adalah kesan daripada kemajuan tu tadi. Kemudian antaftaha maghaliqal fikri, membuka katanya pemikiran-pemikiran yang tertutup. Kemudian meluaskan bidang imajinasi, lebih kurang sama dengan atas tadi. Jadira bi an tudzakkil ihsas bil hayati wa tunammi syu'ur bil jamal. Maknanya dia lebih kepada mereka menikmati apa itu kehidupan dan juga mereka mampu untuk mengembangkan perasaan terhadap benda yang cantik itu tadi. Sebab perkara ni bagi mereka adalah baharulah, sebabnya kita maklum orang Arab biasanya dulu duduk di padang pasir yang tidak ada bangunannya. Biasanya khaimah, itu pun berpindah randah. Tetapi zaman Abbasi kerana banyak bangunan bercampur dengan orang yang bukan Arab, maka benda-benda inilah yang menyumbang kepada gaya mereka bercakap dan juga gaya mereka berimajinasi.
Kemudian tastamid at-tashbihat minal masyahid. Kebergantungan tashbih itu kepada benda-benda yang mereka nampak. Wa tatajaddad bitajaddudil manazir. Ada baharunya dalam tashbih itu berdasarkan pemandangan dan juga berbilang-bilang mengikut gambaran. Maknanya kalau macam saya sebut tadi, kalau sebelum ni mereka tashbihkan sangat terbatas kepada apa yang mereka nampak di padang pasir, maknanya benda-benda yang kita sebut sebagai alami, jadi sekarang mereka dah dari sudut ada alaminya, mereka turut menambahkan benda-benda yang hasil daripada kemajuan tu tadi. Itu bangunan-bangunan dan sewaktu dengannya. Yahliq al-khayal hina yatahayya, okey, hina yatahayya lahu al-ufuq ar-rahab. Fasih al-jamil. Okey. Yahliq ni maknanya dia menggolongkan. Dia masih lagi, sebenarnya ayat ni dia bersambung-sambung pun. Okey. Hanya sahaja katanya imajinasi ni menggolongkan keadaan yang menjadikan sesuatu tu ufuk yang luas. Dia dah guna bahasa-bahasa kinayah macam ni lah. وَيَنْطَلِقْ حَيْثُ يُغْرِيهِ الْفَضَاءَ الْفَسِحْ الْجَمِيلِ. Dan katanya pergi sekira-kira ia memujuknya oleh lapangan yang luas dan cantik. Okey. Dia nak cakap kat sini bahawa imajinasi tu tadi lebih meluas skopnya. Sehingga mencakup kawasan-kawasan yang cantik itulah. Maknanya macam saya sebutkan tadi, kerana ada bangunannya yang cantik, sebab istana mestilah direka cantik-cantik. Ada taman-taman yang ada bunganya yang cantik-cantik yang pelbagai, itu menjadikan orang Arab ni mereka berimajinasi dengan baik dan juga lebih luas. Imajinasi di sini maksudnya bagaimana mereka menghasilkan tashbih, bagaimana mereka menghasilkan istiarah dan juga kinayah. Itu maksud khayal di sini. Bukan khayal kosong macam tu, tidak. Baik, seterusnya kita perhatikan dari sudut kemajuan ilmiah lah, aqliyah. اكتسبتها معاني الشعر وأخيلته ما امتازت به العقليات الأجنبية من عمق التفكير وبراعة التحليل وكثرة الاستطراد واستيعاب المعاني وترتيب الأفكار. Baik, sekarang kita nak tengok pula bagaimana sebenarnya kemajuan dari sudut pemikiran ini memberi kesan kepada syair pada masa ini. Jadi mereka kita sebut mendapatkan makna-makna dan juga imajinasi itu berdasarkan apa yang imtazat ni mumtaz, apa yang kita panggil cemerlang daripada pemikiran orang-orang bukan Arab. Dari sudut apa? Orang yang bukan Arab ni bila mereka berfikir secara mendalam. Umqit tafkir. Bara'atit tahlil. Mereka menganalisis secara mendalam juga, secara baik. Wa kathratil istitrad. Mereka ni banyak, istitrad ni maknanya dia lompat sana, lompat sini. Istitrad. Isti'abil ma'ani, memahamkan makna-makna dan juga menyusun idea. Jadi kat sinilah kita lihat bagaimana orang Arab apabila mereka bersyair mengikut pemikiran orang-orang ajnabi yang mereka peroleh melalui terjemahan, melalui percampuran mereka dengan orang-orang ajam tadi. Jadi mereka turut mengikutlah dalam syair. Kalau sebelum ni mereka bersyair hanya secara sathiyah, secara mendasar, tetapi pada zaman Abbasi tak. Mereka bila bercerita tentang sesuatu, dia lebih rinci, lebih mendalam. Jadi zahara atharul liqah wadihan jaliyan fiha. Maka kelihatanlah kesan pencampuran tu tadi. Kalau liqah ni dia lebih kurang samalah, bercampur. Wadihan jaliyan fiha. Jelas dan nyata dalam syair lah. Dari sudut diqqa wal umq, dia lebih kurang samalah dengan atas. Diqqa wal umq,
والتحليل والتفصيل الابتكار والتجديد ترتيب والتنسيق والتأثر بالمنطق وأقيسته والفلسفة وآرائها. Jadi ini adalah kesan kesan hadara terhadap makna dan juga akhilah. Jadi kalau dengan al-hadara al-aqliyah itu adalah berkaitan dengan ilmu-ilmu, berkaitan bagaimana cara mereka berfikir. Baik. Sekarang kita lihat pula tema-tema syair pada masa ini. Jadi untuk tema syair pada masa ini kita boleh bahagikan kepada dua. Satu tema lama, aghrad qadimah. Yang kedua adalah aghrad jadidah, tema baharu. Jadi untuk tema baharu ni pula, tema lama ni pula dia ada dua pengkelompokan dari sudut penggunaan penyair-penyair zaman Abbas ini tadi. Pertama, aghrad yang tidak sesuai dengan perasaan mereka, la tulaim adwaqahum, tak sesuai dengan mereka punya perasaan. Yang kedua, aktsaru minha wa tawassau fiha wa tabauha bi tab'il asri wal bi'ah. Mereka banyak menghasilkan karya menggunakan aghrad ini dan juga mereka memperluaskan aghrad itu tadi dan mereka memberi ciri kepada aghrad itu tadi dengan ciri zaman Abbasi itu dan juga persekitaran Abbasi. Kemudian jenis yang kedua ataupun aghrad yang kedua adalah aghrad jadidah, tema baharu, dan tema ini lam takun ma'rufatan qabla hadzal asr tiba hazihi. Itu katanya tema-tema yang tidak dikenali sebelum zaman ini. Jadi apa itu aghrad qadimah? Jadi aghrad qadimah yang saya sebutkan tadi ada dua kan. Satunya yang tidak sesuai dengan perasaan mereka. La tulaim azwaqahum. Apa yang tak sesuai dengan azwaqahum ni? Contohnya penceritaan tentang padang pasir. Jadi orang pada zaman Abbasi ni mereka dia tak boleh merasakan macam mana kehidupan padang pasir tu. Sebab diorang dah tak duduk di situ. Dalam masa yang sama, waqad wajadu fi masyahid al-hadara wa madahir al-hayat al-jadida ma yuqnihim anha. Sesungguhnya mereka mendapati dalam apa yang mereka peroleh dalam kemajuan ini dan juga bentuk-bentuk kehidupan yang baharu ini yang memberi mereka pengayaan dari sudut tema itu tadi. Maksudnya bila mereka hidup dalam situasi yang maju itu tadi, jadi mereka tak melihat bahawa bercerita tentang padang pasir itu dah relevan. Jadi mereka tinggalkanlah, dah tak gunakan idea-idea itu tadi. Ni antara contoh dia lah. Ni. Buka udiar, menangisi tempat tinggal, munajatil atlal, macam yalah, mengenang-enang tentang reruntuhan dan sewaktu dengannya. Ni wasas sahara, deskripsi padang pasir. Jadi benda-benda inilah yang mereka dah tak gunakan kerana tidak sesuai dengan perasaan mereka. Di samping mereka duduk dalam kawasan yang maju. Walau bagaimana menggunakan tapi majoriti pun aghrad qadimah yang lain yang digunakan, maknanya ada yang mereka guna, ada yang mereka tinggal. Apa yang mereka masih guna seperti madah, hija, rasa, ghazal bil muannas, al-wasf wal fakhr wal siyasa wal zuhd wal hikmah wal masal. Tema ini adalah tema yang kita dah kenal pada zaman jahiliyah lagi. Jadi tema yang ini masih terus digunakan oleh penyair pada zaman ini. Hanya tema yang kita sebut pada slide yang sebelum itu yang mereka dah tak guna. Majoriti mereka tak guna sebab katanya dah tak sesuai dengan perasaan mereka. Okey. Bagaimana mereka buat? Mereka banyak gunakan tema ni dalam syair. Mereka memperluaskan tema-tema ni. Contohnya apa? Ada tahlil, tafsil, mubalaghah dan tahwil. Ini di sudut mereka menganalisis tema tu dalam syair mereka, bagaimana mereka
merincikannya, bagaimana mereka mubalaghah dan tahwil ni konsepnya adalah bagaimana mereka membawakan konsep yang hyperbola dalam syair mereka, melampau-lampau atau konsep mubalaghah dan tahwil. Baik, ada pun tema-tema baharu lam takun ma'rufa qabla hadzal asr, la ilaha illallah, kenapa hazi? Okey, kesan daripada apa? Wa innama khalaqaha al-ikhtilat bil a'ajim. Maksudnya tema-tema baru yang tidak diketahui ini terhasil daripada pencampuran orang Arab dengan orang bukan Arab, itu ajam lah. Ataupun auhat biha masyahid al-haya wal hadara. Ataupun di auha ni kalau kita terjemahkan harfiah maknanya diwahyukan. Tapi kat sini kita sebut ni lah, diberi ilham lah. Diilhamkan daripada apa yang mereka lihat daripada kehidupan dan juga kemajuan. Au istahdathatha ba'd, dia bukan ha'a ainah, ba'd al-ma'arif wal ulum, ataupun yang diperbaharukan sebahagian daripada pengetahuan dan juga ilmu. Jadi ini adalah tema-tema baharu yang sebelum ini tidak dikenal, hanya dikenal pada zaman ini, kesan daripada percampuran dengan orang ajam, kesan daripada kehidupan dan juga kemajuan, dan juga sebab ada ilmu-ilmu baharu, ilmu-ilmu yang diterjemah tu tadi. Contohnya Al-Ghazal bil Muzakkar. Sebelum ni orang ghazal untuk perempuan je. Pada masa ni orang dah ghazal tentang dengan lelaki. Wasful izar, dia deskripsikan benda-benda yang berkaitan dengan izar ni, kemaafan macam tu ya. Dan sewaktu dengannya lah, yang ini semua Ar-Ramy bil Ibna ni dia agak sensitif lah ayat ni. Okey, at-ta'assub li ba'di anwa'iz zahr. Maknanya mereka ni ta'assub berkaitan dengan bunga, maknanya mereka bercerita tentang bunga dalam syair tu sangat-sangat banyaknya. Apalagi penghasilan kisah dan juga hikayat dalam bentuk syair. Begitu juga kaedah-kaedah ilmu mereka bentukkan dalam syair. Fake. Sebab tu kita biasa dengar alfiyah tu semua kan. Matan tu semua. Jadi mereka hasilkan dalam bentuk syair. Jadi itu masuk dalam kategori yang baharu. Baik. Seterusnya kita masuk kepada ilmu kalam wal i'tizal ya. Kalau dalam zaman sebelum ni kita telah berkenalan tentang puisi Syiah dan juga puisi Khawarij. Jadi kita nak tengok pula bagaimana puisi Mu'tazilah pada masa ni. Jadi puisi Mu'tazilah ni semua orang tahulah. Maksud saya Mu'tazilah tu adalah mereka yang menggunakan akal dalam isu-isu yang berkaitan dengan akidah ya. Tambahan pula pada masa ni kita baca terus yang nombor 4 sebab yang atas tu dia cerita mukaddimah aja. Al-Ma'mun ya'taniq aqidatahum, kerana Khalifah Ma'mun ni dia ya'taniq ni memeluk kepercayaan orang-orang Mu'tazilah ni. Sebab tu zaman ni disebut sebagai zaman Mu'tazilah. Itu zaman di mana mazhab Mu'tazilah tu merupakan mazhab rasmi kerajaan. Sini yang timbul cerita fitnah tentang Imam Ahmad tu. Semua orang tahulah kisah tu kan. Ya. Jadi ini dia punya usul al-i'tizal khamsah. Kita tak payah nak sentuh sangat lah. Kita masuk terus kepada bagaimana bagaimana penyair Mu'tazilah pada masa ini. Wa kana minal Mu'tazilah syu'ara kathirun syaraku fi majal asy-syi'r. Dalam kelompok Mu'tazilah tu ramai penyair mereka yang syaraku ni maknanya bergiat, join sama dalam bidang puisi. Wa musyarakatuhum ta'khuz wijhatain, fi ni tolong buang okey. Dan penyertaan mereka ada dua bahagian lah. Maknanya penyair Mu'tazilah, maksudnya penyair yang berfahaman Mu'tazilah ini, kita boleh kelompokkan mereka kepada dua lah dari sudut karya yang mereka hasilkan. Yang pertama, wijha amma, pandangan yang secara umum ni
fahum yunadhimuna fima yunadhim fihi ghairuhum min mawdu'ati syari wa agradihi. Wijha amal ni maknanya apa? Mereka menyusun di sini maknanya menghasilkan syair dengan apa yang penyair-penyair lain hasilkan daripada tema-tema syair dan juga maudhu' syair. Maknanya untuk wijha amma ni penyair Mu'tazilah tu sama je dengan penyair-penyair lain. Ada madah dalam syairnya, ada fakhr dalam syairnya. Jadi itu kita sebut wijha amma. Maknanya karya mereka sama temanya dengan penyair-penyair secara umumnya. Sebab tu dia sebut wijah ammah. Adapun wijah khassa ni, wijah khassa, fahum yunadhimuna fil ihtijaj li ara'ihimul kalamiyah wa fima yattasil biha min ba'dil mabahith fit tabi'ah wa kathiran ma yarudduna ala khusumihim min ashabin nihalil mukhtalifah. Jadi yang wijha khassa ni pula mereka menyusun syair tu untuk tujuan apa? Untuk tujuan berhujah. Berhujah untuk pandangan mereka dalam ilmu kalam dan juga apa yang berkaitan dengan perbahasan-perbahasan dalam tabiat, keadaan semula jadi ni. Dan banyak yang mereka hasilkan ini bertujuan untuk membalas kepada musuh-musuh mereka yang terdiri daripada aliran-aliran agama yang pelbagai. Dengan kata lain, wijah khassa ni maknanya mereka menggunakan syair itu untuk menyebarkan fahaman mereka yang Mu'tazilah. Jadi karya-karya Mu'tazilah yang kita dapati syair mereka fokusnya tentang mazhab mereka, maka itu kita sebut sebagai wijah khassa. Adapun syair mereka yang temanya seperti mana syair-syair lain, syair-syair lain tu maksud dia ada madahnya, al-fakhr, maknanya secara normalnya penyair berkarya, maka itu kita sebut sebagai wijah ammah. Okey. Jadi sekarang terus kita tengok contoh syair ya, syair Mu'tazilah. Ini sebagai contoh-contoh macam ni je lah. Talaqqaba bil Ghazali wahidu asrihi faman lil yatama wal qabilil mukathiri wa min li haruriyin wa akhar rafidin wa akhar murjiyin wa akhar jairin. Sini kita dapat ada haruriyin, rafidin, murjiyin, jairin. Jadi ini adalah kelompok-kelompok nihal mukhtalifah yang dilawan oleh kelompok Mu'tazilah ni tadi. Jadi dia nak sebut dalam syair ni bahawa mereka berkarya dalam syair tu, contoh sebab ini ada berkaitan dengan mereka punya tokoh yang kira macam berdebat lah dengan puak-puak lain. Jadi wa'mur bima'rufin wa inkari munkirin wa tahsini dinillahi min kulli kafirin. Jadi amar bima'ruf ni kita tahulah ini adalah salah satu daripada 5 prinsip Mu'tazilah lah. Amar bima'ruf wa inkar munkar. Itu mereka punya prinsip lah. Wa tahsin dinillah min kulli kafir. Lahu khalfu sya'bi as-sini fi kulli thugratin ila susiha al-aqsa wa khalf al-barabiri. Rijalun du'atun la yafullu azimahum tahakkumu jabbarin wala kaidu makiri wa utadu ardillahi fi kulli baldatin wa mawdi futyaha wa ilmu tasyajuri. Okey. Kat sini kalau nampak ilmu tasyajuri ni maknanya ilmu di mana tasyajur ni maknanya berlawan-lawan lah, maknanya berdebat. Al-munazarah lah kita sebut. Jadi ini adalah bentuknya. Ada bentuk lain lagi daripada syair Mu'tazilah ni contoh dia lah. Jadi ni boleh baca macam tu je lah sebab kita tak tahlil nusus ya, tak tahlil nusus. Jadi ini adalah syair al-i'tizal yang ada pada zaman Mu'tazilah pula. Pada zaman Abbasi 1.
Baik, seterusnya kita sambung kepada topik seterusnya sebab saya harap kita ada masa untuk kita tengok takni abjad kamu ya. Baik, sekarang kita perhatikan An-Nasr Al-Fanni fil Asr Al-Abbasi Al-Awwal. Prosa ya, prosa. Baik, pendahuluannya muqaddimah nahada Nasrul Fanni fi hadha al-asr nahdatan lam yablugha qabla dzalik. Jadi sebenarnya dia membangun ataupun berkembanglah pada zaman ini dengan satu perkembangan yang tidak diperoleh ataupun tidak dicapai oleh zaman sebelumnya. Dengan kata lain, pada zaman ni Nasr tu sangat hebat. وذلك كله بما تهيأ للعباسيين من حضارة ومدنية وتعدد في صور الحياة ومظاهر العيش. Yang demikian itu seluruhnya dengan apa yang terlahir untuk orang-orang Abbas ini dari sudut kemajuan, madaniyah, kepelbagaian daripada bentuk kehidupan dan juga cara-cara hidup. Maknanya pada masa ni kehidupan dah bertambah baiklah, bagus. Itu dia nak katakanlah. Okey. Oleh sebab pada zaman ni kehidupan dah bagus, banyak buku-buku diterjemah menjadi sumber untuk para penulis, maka qad za'a fi nasri alwan kathira, maka berkembanglah dalam nasr ini bentuk-bentuk yang banyak. Contohnya ada bertahakkum was-sukhriyah, rasail ikhwaniyah, risalah adabiyah, tauqi', maqama, adab sufi, adab at-tabi'ah, adab al-qissah wa ghairiha. Sebab itulah zaman ini dia sebut sebagai, kalau perhatian kat atas ni dia kata nahdatan lam yablugha qabla dhalik. Itu Nasr pada masa ni membangun ataupun berkembang yang tidak dicapai oleh zaman sebelumnya. Sebab inilah banyak kita tengok bentuk-bentuk yang muncul pada zaman Abbasi satu. Selain daripada itu, selain daripada bentuk-bentuk adab tu, ada buku-buku sastra yang ditulis secara menyeluruh. Jamiah ni macam saya sebut menyeluruh tu, dalam buku tu bukan hanya sastra yang kita temukan, ada benda-benda lain seperti ada nahunya di situ, ada balaghahnya di situ, ada sejarahnya di situ. Itu sebab disebut sebagai kutub adabiyah jamiah. Contohnya kitab Al-Bayan wa Tabin karya Jahid. Kitab Al-Hayawan karya Jahid. Siapa yang ambil bidang zoologi tu, biasa dia tahulah kitab Al-Hayawan lil Jahid ni. Adabul Katib karya Ibn Qutaibah, Uyunil Akhbar karya Ibn Qutaibah, Al-Kamil karya Al-Mubarrid. Ini adalah buku-buku yang menggabungkan banyak ilmu dalamnya. Kita mulakan dengan bagaimana sastra prosa dalam bentuk lisan. Asbab ruqil khatabah, sebab meningkatnya khatabah pada masa ini. Okey, kana qiyamul khilafah al-Abbasiyah inqilaban khatiran hazzal masyair. Adalah katanya berdirinya kerajaan Abbasiyah itu sebagai satu penggulingan yang khatir, yang bahaya katanya, menggetar perasaan. Wa athara al-khawatir wa ahaja al-nufus wa qalb al-awda' wa dafa'a ila kathratil jadal wal munadharah. Okey, kita terus lompat kepada daf'a ila kathratil jadal wal munadharah sebab bahasa di sini bahasa berbunga sangat. Jadi katanya kerana berdirinya kerajaan Bani Abbasiyah tu bukanlah semudahnya, kerana dia berlawan dengan kita sebut Umayyah sebelum ini, mendorong kepada banyaknya pertelingkahan dan juga banyaknya perdebatan. Jadi ada perkataan banyaknya bertelingkah, banyaknya berdebat. Jarang-jarang orang berdebat menulis. Memang akan ada satu perdebatan secara bertulis, tapi tidaklah terlampau banyak kerana berdebat ni biasanya berlaku secara lisan. Kerana banyaknya perdebatan ini diadakan pada masa tersebut, maka berkembanglah juga
khataba ni tadi. Wastada, tertinggal tak kat situ. Wastada ta'lif al-jama'at. Jadi ini membawa kepada terbentuknya puak-puak ataupun terbentuknya kumpulan-kumpulan. Yang setiap satu kumpulan itu akan berdebat nanti dengan kumpulan yang lain. Selain daripada itu, an yusta'ana fil hadis bil khataba ala jadb qulub wa kasbil ansar wa tahmisil mutasyayyi'in wa ta'jiz nar al-bughd ala ad-dawlatil ghabira wa daf'il junud bil balaghatil bahira ila khawdil ma'arikil qahiratil dhafira. Okey. Jadi disebabkan khutbah pada masa tersebut, khatabah ni maknanya pengucapan awam, digunakan untuk membantu apa? Jazbil qulub. Jazbil qulub ni dia nak orang tertarik, menarik hati. Jazbil qulub maknanya menarik hatilah. Okay. Kasbil ansar, untuk dia nak menarik pendukung dia. Tahmis al-mutasyayyi'in. Mutasyayyi'in maknanya dia nak bagi semangat kepada puak-puak yang mendukung mereka. Ta'jiz ni kita sebut macam menghidupkan macam tu lah. Bagi bahang api kemarahan tu membuak-buak, tu maksudnya. Kepada kerajaan yang dikatakan ghabira ni lah. Macam zalim lah katanya. Jadi biasanya bila orang nak menyeru, bila orang nak bagi orang tertarik melalui percakapan. Jadi kita dapati pada masa ni setiap kelompok mereka akan cuba ni lah. Cuba untuk menarik perhatian semua orang untuk mengikut pendapat mereka melalui orang-orang yang bercakap ni tadi. Ataupun kita sebut penceramah-penceramah ni tadi. Jadi bila banyaknya orang sibuk berceramah, maka ianya menjadi petanda kepada seni khatabah, seni pengucapan pada masa ini meningkat. Kerana banyak tu tadi. Dari sudut lain kita dapati apa? Sya'n Bani Abbas an yuqimud du'a. Maknanya Bani Abbas ni mereka ada du'anya, du'at. Wa yabuthul khutaba fi kulli makan yu'linuna bil hujjati sati'ah haqqahum fi khilafatil muslimin. Dan mereka ni menghantarkan para khatib di sini kita sebut sebagai mereka punya penceramah lah ya, untuk mereka bagi tahulah dengan hujah yang kukuh tentang hak orang Abbasi ini memegang tampuk pemerintahan. Maknanya pada masa ni memang ada kelompok-kelompok yang memang ditugaskan untuk pergi ke tempat-tempat tertentu bercakap, untuk bagi tahu hal-hal kerajaan ni tadi. Mustahil lah khalifah nak kena turun semua tempat. Tak habislah sebab kerajaan luas. Jadi diwakilkanlah dengan mereka-mereka ni tadi untuk bercakap. Macam kita balik tadi pada mula yang saya sebut. Kerana ada perkataan banyak di situlah yang menjadi sebab untuk kita katakan khatabah pada masa ini meningkat. Okey. Kemudian an yu'nu inayatan baligha bil mawasim ad-diniyah wal a'yadil islamiyah. Menitik beratkan dengan musim-musim agama dan juga hari-hari Islam lah. Contohnya hari Jumaat ada khutbah. Mana ada tak ada khutbah Jumaat? Sebab itu adalah syarat sah Jumaat, mesti ada khutbah Jumaatnya. Begitu juga ada khutbah 2 hari raya. Kena ada khutbah tu tadi. Maknanya tiap-tiap minggu paling tidak mesti ada khutbah. Jadi berterusanlah bentuk nasar tu tadi. Disebabkan kita panggil faktor keagamaan inilah. Kemudian muassis mudawwina, tertinggal mim kat sini, min asalati tabai wa salamatil malika wa fasahatil alsina. Jadi muassis al-mudawwina, orang-orang yang berada dalam dewan ni bukan dewan kita, dewan masyarakat, tidak. Dewan kalau masa tu lebih kepada satu tempat di mana urusan-urusan rasmi kerajaan dijalankan. Contohnya macam tempat untuk macam nulis surat yang dihantar ke tempat-tempat lain lah, macam tempat kesetiausahaan, macam tu ya. Jadi mereka ini asalatut tabai, mereka ada satu ciri yang memang semula jadi dalam bercakap, dan mereka ni ada kemampuan. Malika ni
kita sebut sebagai sesuatu yang dimiliki, iaitu bakat lah kita sebut. Bakat yang betul, dan juga bahasa mereka ni fasih. Jadi secara tidak langsung mereka turut menyumbang sebenarnya kepada khatabah ni. Okay. Kita lompat ke ujung ni, ta'lim an-nasyi'in al-khatabah wa funun al-qaul. Mengajarkan para remaja tentang pengucapan awam dan juga seni-seni bercakap. Maknanya pada masa ni orang yang bercakap bukan hanya golongan-golongan yang kita panggil berumur je lah, tidak. Tetapi pada masa ni para remaja pun dah tahu macam mana nak berpidato, macam mana nak berdebat, macam mana mereka nak bercakap. Kesan daripada ada pengajarannya di situ. Di samping itu ada yang kita sebut sebagai khutabah, para khatib dan juga para ahli balaghah yang mereka ni duduk di pedalaman-pedalaman yang bahasa mereka ni sebenarnya tidak bercampur dengan bahasa asing. Jadi bahasa mereka ni sedap bila didengar. Jadi mereka yang duduk di perdesaan ni, bila mereka sampai ke kota-kota, mereka akan menuju ke istana-istana sebagai contoh, dan mereka akan bercakap lah. Bercakap kat situ, kadang-kadang mengadu ke apa. Mereka nak cakap apalah. Biasanya orang akan terima kedatangan mereka ni sebab bahasa mereka tu sedap didengar, disebabkan tiada percampuran dengan bahasa-bahasa asing. Ada 4 bentuk khatabah, pengucapan awam pada masa inilah. Pengucapan awam tiba, pengucapan secara lisan. Iaitu pertama yang bercirikan politik, iaitu khutbah-khutbah pemimpin Bani Abbasi. Kemudian khatabah yang bersifat sosial, iaitu makana yulqa fi mukhtalaf al-munasabat al-qawmiyah wal-ijtimaiyah, itu khutbah yang disampaikan dalam situasi-situasi yang pelbagai, sama ada bersifat qaumiyah, perkauman, ataupun kita sebut kebangsaan, ataupun sosial. Khatabah ijtimaiyah ni itulah yang macam orang-orang yang duduk di perdesaan tu, mereka pergi ke istana-istana, rumah-rumah orang-orang kaya untuk mereka berucap, cerita tentang bangsa mereka, cerita keadaan mereka, dan mereka mengadu ke ataupun sewaktu dengannya. Jadi dia masuk dalam kategori ijtimaiyah, ataupun kita sebut sebagai khutab al-wufud. Alif waw fa, alif lam waw fa waw dal, wufud, rombongan yang daripada perdesaan. Kemudian al-khatabah ad-diniyah, pengucapan yang bercorak keagamaan, seperti khutbah-khutbah nasihat, cerita-cerita, dan juga yang menyalahi keduanya, maknanya yang lain-lain. Contohnya kalau kita macam tazkirah, khutbah Jumaat, khutbah 2 hari raya, itu masuk dalam kategori al-khatabah ad-diniyah. Kemudian ada al-khatabah al-adabiyah. Dan nama al-adabiyah tu sastra lah, maknanya di kalangan orang-orang sastra lah. Itu al-khatabah fi mukhtalaf al-maqamat al-adabiyah allati kanat tahduth fi hadha al-asr wallati addat ila nash'at fan al-maqamat. Itu pengucapan daripada keadaan maqamat al-adabiyah ni, maknanya keadaan-keadaan, situasi-situasi sastra lah yang katanya bercerita pada zaman ini, sehingga memunculkan satu seni baru yang disebut seni maqamat. Maqamat ni adalah satu seni lah. Kenapa disebut maqamat? Maqamat ni kalau kita baca secara harfi, maknanya tempat berdiri, maqam. Maqam tu maknanya tempat kesan orang berdiri. Betul. Sebab makam Ibrahim bukan kubur dia. Itu adalah tempat pernah dia berdiri di situ. Sebab tu orang sebut sebagai maqamat. Jadi dalam keadaan ini, maqamat ni secara harfiahnya, maknanya secara literalnya disebut sebagai maqamat kerana apabila dia menyampaikan penceritaan dia tadi, kadang-kala dia berdiri, sebab tu dia sebut maqamat. Dalam keadaan tertentu dia duduk. Sebab tu maqamat ni makna dia majalis. Maqamat secara lughah maknanya majalis. Sebab tu orang sebut majlis. Orang duduk, ada orang majlis berdiri, mana ada duduk. Sebab tu dia sebut sebagai
majalis. Al-maqamat al-majalis. Jadi orang yang datang pun keadaannya begitu. Ada yang berdiri, ada yang duduk. Sebab tu dia sebut sebagai maqamat. Jadi dia diceritalah pasal maqamat ni. Baik. Dawa'i al-khatabah ni lebih kurang sama dengan yang asbab ruqi al-khatabah. Jadi saya tak baca lah. Tapi kalau nak lebih jelas, ini lagi jelas lah. Saya kira kamu boleh baca sendiri ya. Baik. Ciri-ciri khatabah pada masa ini, jamal uslubiha. Gaya bahasanya cantik. Fakhamat al-fadhiha. Alfaznya kukuh, kuat. Bu'diha anil hawshiyati wal gharabah. Jauh perkataannya, uslubnya daripada perkataan-perkataan yang tak bagus dan juga pelik dan juga daripada perkataan yang rendah levelnya. Maksudnya yang di sini rendah level tu maknanya dia tak berapa sesuai dengan maknanya tidak sesuai digunakan dalam khutbah perkataan tu. Perkataan contoh kita lah, perkataan yang kita guna menyembang kosong nak guna dalam menyampaikan ceramah-ceramah politik. Jadi dia tak berapa sesuai. Ataupun bahasa-bahasa pasar kita nak guna untuk khutbah Jumaat kita. Jadi tak berapa sesuai. Jadi khutbah pada masa ni tidak menggunakan lafaz-lafaz begitu. Kuat ta'siruha. Kesannya kuat. Rawat taswiruha. Gambarannya yang indah. Kenapa? Listibagya bisibghatid din. Kerana dia menggunakan acuan keagamaan. Maknanya dia ikut bentuk keagamaan tu tadi. Wa ta'athuriya bi uslubil Quran wa i'timadiha 'ala al-kathir min ayatihi wal iqtibas min 'idatihi wal istishhad bi kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana katanya dia mendapat kesan daripada gaya bahasa Al-Quran, dia bergantung banyak daripada ayat Al-Quran dan dia mengambil daripada pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat dalam Al-Quran juga dia istishhad. Dia mengambil hadis Rasulullah. Jadi biasanya kalau orang berkhutbah Jumaat, kebiasaannya selain daripada suaranya yang memukau, isi yang dia sampaikan. Bila dia menggunakan petikan ayat Al-Quran dan juga hadis, biasanya kita ini akan teruja untuk mendengar. Melainkan kalau kita penat, amat mengantuk lah jadinya. Tapi orang ataupun khatib itu auranya bila menyampaikan dengan suaranya yang kita sebut mengujakan, kemudian ayat-ayat dia disusun dengan ada ayat Al-Quran hadisnya, sebenarnya dia akan menjadikan orang akan teringin untuk dengar. Jadi di situlah kehebatan seorang khatib lah ya. Selain daripada itu, apa ciri khutbah pada masa ni? Banyak menggunakan gaya bahasa perdebatan. Dan juga membawakan makna-makna al-wa'd wal-wa'id, janji baik, janji buruk dan sewaktu dengan yang lain-lain. Jadi maknanya di sini, gaya bahasa yang mereka sampaikan sesuai dengan makna yang nak diberikan kepada khalayak pendengar. Dengan kata lain, mereka mewarnakan cara mereka menyampaikan tu dengan gaya-gaya bahasa yang pelbagai. Ini tak ya. Okey. Selesai dari sudut secara lisan. Kita tengok pula dari sudut bertulis. Bagaimana karya pada masa ni. Jadi biasa kalau bertulis ni semua menyurat. Kita tengok di sini pada masa ni skopnya. Pertamanya Oren Ar-Ra'il Ar-Rasmiyah. Surat-surat rasmi lah. Kenapa disebut risalah diwaniyah macam kita belajar sebelum ni? Sebab dia ada satu tempat yang disebut sebagai diwan. Diwan ni dia macam pusat kesetiausahaan lah. Tempat surat menyurat keluar masuk. Bukan macam tempat di mana orang menulis untuk dihantar ke tempat-tempat yang diperlukan. Jadi kata jadi dia di dewan di pusat surat tu tadi, dengan dia ada khatam dan tauqid, dia ada cop dan tanda tangan lah. Yang surat-surat ni berkaitan dengan apa?
kerajaan. Jadi itu surat rasmi kan, dia urusan kerajaan. Surat itu kita sebut sebagai Rasail Ikhwaniyah, surat-surat yang berciri persaudaraan lah. Kenapa? Kerana isi surat tentang urusan kerajaan tidak. Ya. Jadi antaranya adalah rakan-rakan ni menuliskan surat tu sebagai mereka dengan yang lain untuk mengucapkan tahniah ke, atau mengucapkan takziah ke, mengucapkan kasih ke, dengannya lah. Jadi ini dia dikatakan sebagai ataupun Rasail Ikhwaniyah. Kalau saya tak sebut surat lah, lebih kepada perutusan. Perutusan ya. Kemudian salah satu bentuk adabiyah al-mutawwalah, surat-surat sastra yang tu bila kita baca kan kita telah risalah dia bukan surat. Macam yang kita faham hari ni lah, surat rasmi, surat tidak rasmi. Dulu orang-orang sastrawan ni mereka akan menulis risalah ni. Kalau siapa-siapa biasa masuk kelas-kelas agama dekat masjid-masjid, dia akan sebut ni risalah si fulan, ni risalah si fulan. Jangan anggap surat macam sekeping je, tidak. Kalau macam dalam balaghah, dia ada satu surat, macam dia sebut risalah Samarkandiyah. Nama je surat risalah Samarkandiyah. Bila kita baca dia dalam 10 lembar, dia bercerita tentang bentuk-bentuk istiarah, bentuk-bentuk majaz. Jadi pada masa ni orang-orang balaghah, orang-orang sastrawan menulis begini. Yusajiluna fiha khawatirahum. Mereka menyalin di situ mereka punya pandangan-pandangan, idea-idea mereka. Wa yudawwinuna ara'ahum. Mereka membukukan pandangan mereka tentang apa yang berkaitan dengan isu-isu kemasyarakatan, pemikiran ataupun sastra. Jadi dia masuk kategori Rasail Adabiyah kerana penulisnya orang-orang sastra dan bahasa dia lain daripada dua ni tadilah. Rasail Rasmiyah ni ialah bahasa yang direct to the point ni kerana dia adalah berkaitan dengan kerajaan, isu-isu kerajaan. Yang kedua adalah berkaitan dengan ialah bahasa sesama rakan-rakan kan. Jadi bahasanya sebegitu, tapi Rasail Adabiyah dia ada dia punya keistimewaan, ada cirinya yang tersendiri. Baik, kitabah juga dia berkembang. Nahda al-kitabah, membangunnya penulisan. Kerana apa? Pertama, zuhur athari thaqafatil adabiyah wal fikriyah. Kerana munculnya kesan-kesan kebudayaan. Sama ada dari sudut sastra dan juga pemikiran. Maknanya apa? Disebabkan pada zaman ini ilmu-ilmu diterjemahkan, sastra-sastra ada yang diterjemahkan. Maka kesan-kesan ini membantu kepada penulis untuk menulislah. Maknanya ada idea yang mereka jadikan sandaran. Selain itu, kathrat mahfuzatil udaba min adab al-Arab wal adab al-mutarjamah. Banyaknya hafalan-hafalan para sastrawan daripada sastra-sastra Arab ataupun sastra yang diterjemahkan. Macam kita lah bila dalam periksaan dulu contohnya ada madda insya karangan kan. Kan biasanya kan macam mana kita nak mencantikkan kita punya penulisan dengan kita buat quotation tu kan. Kita ambil kata-kata yang kita hafal tu tadi. Jadi secara tidak langsung penulisan kita bertambah bagus. Itulah yang dimaksudkan juga kat sini. Jadi penulisan pada ketika ini bertambah bagus. Kesan daripada apa yang mereka hafal tu tadi membantu dalam penulisan mereka. Tasji' al-khulafa wal wuzara wal ru'asa lil adab wal kutab. Ada galakan daripada para khalifah, para menteri, para pemimpin untuk sastra dan juga para penulis. Jadi kalau ada dorongan, ada galakan, dukungan, sokongan dan sewaktu dengannya, maka secara tidak langsung para penulis pun rasa ada semangatlah untuk menulis. Baik, ciri-ciri kitabah pada masa ini si'atul khayal wa tarafatu, luasnya imajinasi, umqil ma'ani, makna yang mendalam, ma'ani diqqatiyah, samalah teliti, tanawu' pelbagai jiddatiyah, baru, sa'atiyah luas. At-ta'annuq fil alfaz wa husn takhayyuriha wal bu'd biha 'anil hawshiyati wal gharabah.
pemilihan yang sangat baik untuk perkataan. Itu maksud at-ta'annuq, al-ikhtiyar. Jadi wa husni takhayyuri, malah diulang balik. Pemilihan yang bagus. Tak? Maknanya lafaz yang dipilih untuk makna adalah sesuai. Dia tak adalah berjela-jela, maknanya sikit. Tidak ya. Tetapi dia memilih perkataan sesuai dengan makna yang nak disampaikan. Wal bu'd biha 'anil hausyiyati wal gharaba. Jauh daripada perkataan yang pelik dan juga ganjil lah yang tak difahami. Imtazal uslub bitajwid wa tahdhib. Berciri uslub tu tadi, gaya bahasanya tadi dengan bagus dan sopan, menggunakan muhassinat badi'iyah dan banyak menggunakan bentuk-bentuk muhassinat badi'iyah. Contohnya kalau dalam maqamat tu, maqamat sebagai contoh, kita akan dapati sangat banyak digunakan muhassinat badi'iyah. Iqtabas al-kutab min al-kitabatil farisiyah arwa' ma raqahum minha. Jadi penulis mereka iqtibas, mengambil makna daripada penulisan Parsi lah, yang paling terbaik mereka temukan. Jadi ciri penulisan pada masa ni ada ciri Parsinya di situ. Okey. Selesai daripada cerita-cerita ciri-ciri penulisan. Sekarang kita berkenalan. Berkenalan dengan fan at-tawqi'at. Kita biasa dengar tauqi', tanda tangan. Okey, dalam cerita ni fan at-tawqi'at bukanlah seni kita sebut tanda tangan. Tidak. Dia adalah ibara mujaza baligha yaktubuha al-khalifah awil amir awil wazir fi asfalil kutubil warida ilaihi biibda'ir ra'i fima yurfa ilaihi min syakwa aw yuqaddam lahu min raja' aw yustasharu fihi min amr. Baik. Maknanya fan tawqi'at ni, seni yang tauqi' ni adalah ungkapan yang ringkas yang ada ciri balaghanya. Khalifah atau pemerintah atau menteri tulis ungkapan tu tadi dekat mana? Fi asfalil kutub al-warida ilahi. Pada bahagian bawah, kutub ni jangan anggap buku, tidak. Kutub di sini apa yang ditulislah, macam surat contohnya ya. Ditulis di bahagian bawah, ya, surat yang sampai kepada mereka ni lah, khalifah ke amir ke wazir, dengan menyatakan pandangan tentang apa yang dibawa kepadanya, sama ada syakwa, aduan, ataupun rajak, harapan, ataupun konsultasi daripada satu-satu perkara. Okey. Sekarang ni sebab saya tak boleh nak tunjuk contoh, saya minta semua menggambarkan surat ni. Contohnya kan surat, saya yakin semua pernah join persatuan kan. Kan ada surat rasmi sampai. Contohnya surat rasmi itu dia nak minta kita masuk pertandingan, contohnya. Pertandingan inovasi sebagai contoh. Jadi surat tu sampai kepada kita punya penasihat. Sampai kepada penasihat. Jadi bila sampai kepada penasihat, dia tulis kat situ, sila ambil tindakan, apa-apalah ayat tu. Ayat itulah yang menyerupai fan atau qiyat. Cumanya pada masa dahulu, bila dia nak tulis note kat surat yang sampai kepada dia tu untuk tindakan lanjut, dia menggunakan bahasa-bahasa sastra lah. Kadang-kadang dia tulis dalam bentuk kata-kata hikmah, kadang-kadang dia petik syair ke apa ke. Jadi itulah yang menjadikan fan tauqi'at ni sebagai salah satu bentuk penulisan sastra pada masa ini. Kerana itu tadi. Maknanya dia tulis ayat tu ringkas tetapi maknanya sangat banyak. Indah. Macam kata-kata hikmah lah. Kata-kata hikmah dia tak panjang pun. Sebaris saja tapi maknanya sangat banyak. Jadi fan tauqi'at tu itulah konsepnya. Hanya fan tauqi'at ni muncul apabila diconteng tu lah. Dinotekan di
surat ataupun apa-apa yang ditulis sampai kepada khalifah ke amir ataupun wazir. Sesungguhnya fan tauqi' ni mawjud min qadim fil adab al-farisi. Sebenarnya fan tauqi' ni ada dari dulu lagi dalam sastra Parsi. Maknanya fan tauqi' ni berasal daripada sastra Parsi. Dan dia ada pun dalam sastra Arab ni sejak zaman permulaan Islam. Maknanya bukan pada zaman Abbasi fan tauqi'at ni baru muncul, tidak. Sebenarnya pada zaman permulaan Islam pun dah ada. Cuma seni ini dia nadaja. Nadaja ni kita panggil dia mantap. Sebab nadaja ni masak ranum. Tak gitu kat sini mantap lah. Wastahkama waqawa fi asr nufudh al-khulafa. Maknanya seni ini dia jadi mantap dan kuat pada zaman Abbasi ni tadi. Kerana pada zaman Abbasi kita tahu kan, dia punya wuzara adalah orang-orang Parsi. Jadi bila orang-orang Parsi, mereka bawa bersama kebudayaan mereka. Jadi orang Arab pun dapat ni lah, dapat kesannya. Salah satunya adalah fan tauqi'at. ونبغ في كثير من أعلام الكتاب وفحول البلغاء وروى منه الكثير كذلك لخلفاء بني العباس ووزراء دولتين في هذا العصر. Jadi pada masa ni kita dapatilah ramai khalifah ataupun menteri mereka ni menulis tu tadilah, dia buat note dalam surat-surat yang sampai kepada dia, yang kita sebut sebagai fan at-tauqi'at. Jangan anggap tauqi'at ni tanda tangan, dia lebih kepada itulah. Dia tulis kat situ, note. Ini adalah contoh tauqi'at, contohnya al-qudrah tuzhibul hafizata wan nadamu juz'un min at-taubah wa bainahuma afullah. Afwan. Dawi jarhak la yattasi. أنبتته الطاعة وحصدته المعصية. Kata أنبتته, ketaatan itu menanamnya, tetapi maksiat itu yang menuainya. Jadi kalau kita baca, kita nampak ada nilai-nilai keindahan kat situ, tapi maknanya adalah di sebalik itulah, berdasarkan kepada surat yang sampai kepada para pemerintah, pada pemerintah ketika itu. Jadi kalau kamu perhatikan pun dia tak panjang lah ayatnya, ringkas-ringkas macam ni je. Sebab itu dia sebut sebagai ibarah mujazah. Balighah, ada nilai balaghahnya di situ. Kahut ni nantilah. Flip card sama juga nanti. Baik, jadi kesimpulannya kita telah berkenalan pada hari ini tentang wazan-wazan baharu. Zaman Abbasi tadi adalah wazan-wazan baharu, sambungan daripada wazan ataupun arud dan juga qafiyah pada syair ni. Minggu lepas kita dah bercerita tentang wazan yang diambil daripada bulatan Khalil, yang kita akan tengok sebentar lagi latihannya sama-sama. Kemudian pada hari ini kita telah sambung tentang wazan-wazan baharu yang tidak diambil daripada bulatan itu tadi. Antaranya adalah kita sebut sebagai Dubai, Kankan, Mawaliyah, dan banyak lagi, Qauma. Kemudian kita tengok pula bagaimana dari sudut kafiyahnya. Ada perubahan tak? Ya, ada. Contohnya kita tengok bentuk musammat. Musammat tu dia ada 4. 3 yang awal sama, dia punya huruf akhir. Yang keempat lain. Tetapi kalau datang bait-bait yang di bawahnya, 3 yang pertamanya tu boleh berbeza dengan yang awal, hanya yang sama yang keempat. Kemudian bentuk lain muzdawaj. Muzdawaj berpasangan. Syatr pertama huruf akhirnya sama dengan syatr kedua. Kemudian ada mukhammas 5. Sebab 5 dia sebut mukhammas yang berlima. Jadi 4 sama, huruf akhirnya yang kelima tidak sama. Jadi berikut begitulah rangkap seterusnya. 4 yang pertama boleh berbeza dia punya huruf daripada yang rangkap pertama, cuma yang kelimanya kena sama. Seterusnya kita tengok sama-sama berkaitan dengan
Ma'ani dan akhila pada zaman ini yang kita fokuskan dari sudut al-hadara, bagaimana kemajuan pada masa ini memberi kesan kepada cara masyarakat ataupun cara penyair berimajinasi dan makna mereka itu. Jadi hadara ada dua, sama ada hadara madiyah ataupun hadara aqliyah. Madiyah tu benda yang nampak ni lah, pembangunan dari sudut material. Kalau aqliyah ni macam ilmu-ilmu tu. Kemudian kita tengok dari sudut agrad asy-syair. Agrad asy-syair kita kelompokkan kepada dua. Pertama agrad qadimah, yang kedua agrad jadidah. Jadi agrad qadimah ni pula ada dua. Agrad yang pertama adalah agrad yang kebanyakan mereka dia tak guna. Kenapa mereka tak guna? Sebab dia tak sesuai dengan mereka punya jiwa. Dia kata ni dah lama sangat, dah tak sesuai. Contohnya, mengenang-enang tempat tinggal sang kekasih, mengenang-enang reruntuhan, apa lagi, menyifatkan padang pasir. Jadi mereka tak guna. Kebanyakan mereka lah, ada yang masih guna tapi tidaklah ramai. Yang kedua pula, tema-tema lama yang mereka banyak gunakan, contohnya al-madah, al-fakhr dan itu. Kemudian pula yang muncul pada masa ni sebagai contohnya adalah az-zam bir rashwa, kejian kepada rashwa, al-ghazal bil muzakkar. Mereka buat ghazal untuk orang lelaki pula. Kalau sebelum tidak khas untuk perempuan. Pada zaman Abbasi je tiba-tiba ada orang puji lelaki. Seterusnya, kita tutup cerita kita sedikit berkaitan dengan puisi orang-orang Mu'tazilah. Jadi puisi ni kita dengar dia ni berkonsepkan keagamaan. Puisi mereka ada dua kategori. Kategori pertama, penyair yang menghasilkan karya mereka sebagaimana penyair-penyair lain menghasilkan karya secara umum. Maknanya karya mereka ada madah, ada fakhar, ada ghazal, seperti mana penyair lain menggunakan tema yang sama. Kelompok yang kedua iaitu wijah khasah ini berbeza daripada penyair lain kerana mereka menyatakan dalam syair itu berkaitan dengan pandangan mazhab mereka. Mereka menghasilkan karya untuk melawan sebagai respon kepada puak-puak lain yang bertelagah dengan mereka lah, ashaban nihalal mukhtalifah. Kemudian An-Nasr, slide yang ada sekarang ini, itu berkaitan dengan bagaimana kitabah pada masa ini dan bagaimana al-khatabah pada masa ini. Kita dah tengok jenis-jenis khatabah, kita dah tengok jenis-jenis kitabah. Kita juga telah melihat ciri-ciri keduanya. Dan kita tutup cerita kita pada petang ini dengan seni tauqiat. Seni tauqiat itu adalah seni yang kita sebut tulisan ataupun not-not kecil yang ditulis pada bahagian bawah surat lah, sebagai contoh surat-surat yang sampai kepada khalifah ke, amir ke ataupun wazir. Jadi itu adalah rumusan untuk cerita kita pada petang ini berkaitan dengan al-adab al-arabi fi al-asr al-abbasi al-awwal. Baik, ada soalan? Sebab saya nak tengok latihan. Kita nak tengok sama-sama jawapan kamu untuk tadribat. Cukup Ustaz. Okey, silakan kamu. Doktor, saya nak tanya, kan tadi kan doktor dah beritahu yang tentang yang first kali ni, yang mana yang? Ustaz. Yang al-musammat tu kan dia kena musammat tu dia kena sama nun al-musammat. Kejap. Al-musammat. Oh, okey, al-musammat. Kan. Lepas tu yang terakhir tu dia ada letak sama. Kan. Jadi Betul, al-musammat. Lepas tu dia mesti letak sama tu kat belakang tu dia mesti buah ke ataupun selain pada huruf Ya, pun tak apa. Tu soalan. Okey. Saya tulis dekat ni, saya tulis dekat chatting box ya. Okay, doktor. Sebab saya dah tayangkan tadribat Okey, kejap ya. Biasalah laptop saya macam ni lah. Okey.
konsep musammat ni, okey, dia kena ada, sekejap ya, astagfirullahaladzim. Okey, bentuk dia kena empat macam ni. Cuma yang bawah tu sepatut dia kena selari dengan yang tengah tu ya. Dia kena sama dekat tengah tu. Dia bukan duduk kat tepi seorang-seorang, tak. Dia duduk tengah. Dia bentuk dia macam kita panggil piramid terbalik lah. Okey, yang tiga atas ni, dia hendaklah berakhir dengan huruf yang sama. Sebab tu dia sebut sebagai musarra'. Musarra' tu maknanya bait-bait dia berakhir dengan huruf yang sama. Yang hanya tak ikut yang tiga awal ni adalah bahagian dia yang keempat. Bahagian keempat. Sebab tu nun, yang tadi kan dalam contoh kan, nun, bawah dia ba ke? Saya tak ingat. Apa-apa je lah kita letak ba. Okey? Ba. Jadi yang boleh berulang dalam kafiah ni maknanya yang berulang huruf tu hanya nombor 4. Saya punya apa keyboard ni dia lari-lari kejap ya. Saya cuba type kalau jadi. Okay. Kita katalah macam ni Jim. Jim. Jim ni kita kata dal. Okay. Jadi kalau perenggan berikutnya kita letak ra contoh ra. Baik. Okay, semua boleh tengok dalam saya punya chatting box ya. Jadi maknanya kat sini kalau kita perhatikan hanya nombor 4 saja yang kena diulang huruf akhirnya. Kena diulang ya. Dia wajib ya, untuk musammat dia wajib. Apa yang tak perlu diikut? Yang tiga tu. Bahagian pertama, kedua dan bahagian ketiga. Tu tak payah ikut lah. Cumanya kalau kita buat bait baru, mereka bertiga kena sama huruf akhirnya. Maknanya katalah bait akhirnya, salah kalau type-type ni kan. Haraplah sem depan semua balik ke opsi ya. Okay. Katalah kalau macam bait berikutnya, bait berikutnya mim. Jadi semua kena mim. Yang bertiga tu mereka kena sama semua. Cuma yang membezakan daripada tiga-tiga mim adalah yang keempat. Kerana yang keempat tu dia kena mengulang balik apa yang keempat daripada perenggan-perenggan sebelumnya. Boleh Muaz? Kira terjelas. Terima kasih. Okey, sama. Okay, ada soalan lain? Kalau tak ada soalan lain tu maknanya semua dah ready lah kot. Kita nak tengok tadribat. Okey. Saya risau kita tak sempat nak tengok semua latihan kita, tadribat. Baik, ini adalah tadribat yang saya dah minta untuk buat. Okay, ini adalah contoh itu mustatil lah. Jadi mustatil ni kalau kamu perhatikan untuk tafilat arudiyah ni ni tak payahlah bubuh. Kalau kamu nak bubuh copy paste daripada atas tu letak je kat dalam ni lah.
Jadi ni cara menulisnya pun ikut kamulah. Kalau kamu nak pisahkan boleh, kalau pisahkan pun tak ada masalah. Sebab kita sekadar nak tahu macam mana penulisan. Sebab kita bukan kelas arut yang betul pun. Kita cuma nak applykan arut tu dalam subjek kita. Jadi ini yang macam saya sebutkan sebelum ni, setiap baris kita gantikan dengan tanda garis ni, dan baris mati gantikan dengan simbol kosong ni lah. Alif mad kosong juga. Maknanya apa yang kita sebut sahajalah yang kita akan gantikan simbolnya, kemudian kita gantikan dengan kitabah arudiyahnya sebegini. Jadi ini adalah contoh jawapan yang saya bagi dalam latihan untuk bahar mustatil. Baik. Berikutnya adalah mumtad. Mumtad ini ada tak siapa-siapa nak share jawapan dia? Ada yang nak tunjuk jawapan dia ke? Tak apa, salah ke betul ke tak apa. Kita boleh betulkan sama-sama. Katalah, ni saya buat kata je lah. Katalah ada yang lupa nak terbuat. Cuba taktik bait yang ada depan tu. Tengok sama-sama kamu punya jawapan. Ke dia yang dah jawab? Abu mana Abu? Abu? Ya, doktor. Nak tunjuk jawapan tak? Nak letak dekat ruangan chat Kamu buat ni ke dekat soft copy ke tu macam mana? Buat soft copy soft copy tapi tak semua. Tak apalah, okey. Yes, Saya stop presenting. Kamu tunjuk. Tak apa, kita nak tengok sama-sama. Kira dah. Okey, sekejap ya. Cuma. Lagi dia cuma Ustaz kau. Kalau dalam jawapan kita tak guna dash kita guna bulat tu. Kita guna bulat Bulat tu nombor 5 Hindi. 5 bulat kita tu lah 5 Arab okey. Tak apa, itu nanti kamu betulkan. Okey, sebabnya dalam kaedah arud, garis tu dia merujuk kepada 10. Istilah dia 10 kalau yang garis tu. Kita gunakan tu sebab ni kan, sebab dalam chatting box kita kalau kita letak kosong tu dia akan lari. Baik, sekarang ni saya tengok saya tengok, saya baca dulu. Jadi ketidak. Sada qalbi Sada qalbi Gaza. Kau baca Ghazalu ke? Okay. Abu cuba baca mana kamu? Qalbi Sadaqal Ghazalu. Tak apa. Okey, kalau sebelah macam mana kamu baca? Kullama Zitu hubban zada minni nafura. Kullama zidtu hub. Dia dekat hub je bergerak. Hub. Dia tak jadi ban kat situ. Dia hub. Perasan kan sebab kamu guna tanda garis kan? Hub. Ban. Lepas tu bukan garis, kita tambah satu garis Kullama zidtu hubban. Kat situ
Okay, jadi untuk yang sebelah ni, cara kita nak baca sebab kita ada wazan kan. Fa'ilun, fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Jadi cara bacanya sadaqal bi ghazalun. Lun ghazalun. Ahwarun. Ahwarun. Dhu dalalin. Dhu dalalin. Kullama zidtu hubban zada minni nufura. Zada minni nufura. Okay, betul Jadi kat sini, lepas kita taktik tu, kita double check Double check tu maknanya setiap kali kamu nak taktik tu, kita kena baca tau. Kita kena baca. Sadaqalbi ghazalun. Macam tu. Kita jangan diam-diam. Kalau kita diam-diam tu kadang-kadang yang apa? Terlari-lari kita punya wazan. Syukran bagus Bagus Abung Afzan Bagus Terima kasih Ustaz. Allah, lepas ni nanti saya kongsi dia punya jawapan. Okey, syukran untuk Afzan. Ada lagi yang nak tunjuk pula ke untuk mutawafir? Siapa nak tunjuk mutawafir? Tak apa, kita tengok sama-sama jawapan. Jangan risau, jawapan ada dah. Nanti saya ada ke yang nak tunjuk? Aisyah Datina, mana kamu? Ya, Doktor. Ada buat tak? Nak tunjuk tak jawapan? Saya buka kelas dengan telefon. Oh, ya ke tak boleh Okey, tak apa. Fanisha ada ke nak tunjuk tak? Ke Muaz nak tunjuk? Muaz nak tunjuk tak jawapan? Saya buka laptop tapi saya buat kat soft copy. Saya buat hard copy. Tak apa. Allah, tapi sebab kamu buat latar belakang tu dia tak nampak. Ni snap jawapan. Hantar dekat saya punya WhatsApp. PM saya, nanti saya tengok. Nanti saya tengok. So, dulu biasa untuk arud ni kita tak boleh tengok kita tengok satu orang selesai tak. Dia kena tengok seorang-seorang. Kalau kelas betul-betul ni memang dia lama. Kita kena tengok satu seorang-seorang. Okay, siapa lagi nak tunjuk? Kalau ada yang dah apa, tunjuk je. Jangan kata salah lah Ustaz, segan. Tak apa. Kita nak belajar. Ada yang nak tunjuk ke? Jannah ke, Afiq ke, Hadisa ke, Hafizuddin ke, Intan? Okey. Hadisa nak tunjuk untuk bahan yang seterusnya ya Hadisa. Mutawafir. Hadisa tolong bagi besar sikit. Okey. Wuqufuka birrakaibi fit talal. Okey. Ma su'aluka an habibika qad rahal. Okey, betul? Okey, nak tengok kamu punya kitab baru dia. Ma wuqufuka birrakaibi fit. Kenapa tiba-tiba dia kau hujung tu Hadisa? Ma wuqufuka birrakaibi fit. Kenapa tutup? Sebab Doktor saya nak jawab sebenarnya. Sebabnya saya tak tahu hujung tu kena fitoli ke. Tayang balik. Sekejap. Sorry. Tak apa. Nampak tak Doktor? Sekejap, komputer saya lambat sikit. Tak apa. Okey, lagi
Ma wuqufuka birrakaibi fit talal. Betul, kamu punya taktik betul lah. Tapi kamu punya arudi salah. Tabat arudi. Kejap Ma wuqufuka birrakaibi fit talal ma su'aluka an habibika qadrahan. Sebelah betul. Arudi fit talal. Okey, dalam keadaan ni kita kena pegang wazan dia. Kita pegang wazan dia sebab wazan dia fa'ilun kan. Jangan kita nak tambah-tambahkan dia jadi fa'ilat, fa'ilatun. Macam tu kan kita tambah sabab khafif ke ujung. Jangan. Sebab ni wazan asalnya. Sebab dalam kes ni memanglah kita boleh tambah. Kalau dalam kaedah pula. Kalau dalam arud kita sebut dia jadi muraffal. Muraffal tu maknanya wazan yang asalnya fa'ilun kita tambah sabab khafif ke ujung dua. Tu kita sebut dia muraffal. Tapi dalam kes ni kita jangan muraffalkan dia sebab kita pegang kepada wazan asal lah. Jadi bila kita pegang wazan asal maka dia kena baca matilah fit talal kat situ. Jadi betul kan ya? Fit talal. Macam kat sebelah tu jadilah qadrahan. Okay, Adisa betul betul syukran. Terima kasih. Ini untuk Bahar Mutawafir kawan kamu dah tunjuk. Sekejap saya nak tengok kalau tak ada apa. Baik, seterusnya ada tak siapa? Afwan. Ada tak siapa nak tunjuk dia punya Bahar Mutaid? Tak apa, kita nak tengok je jawapan. Afiq ada buat ke? Afiq? Saya doktor. Yelah, betul kamu. Nak tunjuk jawapan ke? Saya buat sampai ni je doktor, sampai mutawafir dia. Saja. Okay, tak apalah. Siapa? Okey, tak apa. Siapa dah buat mutaid? Zulzilatin buat tak mutaid? Sempat buat tak? Okey. Aisyah Nadia, dia angkat tangan. Okey, tunjuk tak apa. Kita tengok sama-sama jawapan Aisyah. Zoom sikit, Aisyah. Okey, syukran. Okey, kita tengok jawapan Aisyah. Ma wuqufuka. Mutaid. Okey. Kun li akhlaqit asabi mustamriyan. Okey. Wa kenapa baca panjang Aisyah? Kenapa kita baca tak ada alif kan kat situ kan? Dia baca wali ahwalish syababi mustahliya. Jadi tak ada panjang Kita boleh buang sukun tu. Kosong tu kita boleh gugur tau. Kita boleh gugur. Jadi bila kita gugurkan, wazan dia pun jadilah fa'ilatun. Macam tu lah. Dia boleh. Dia boleh. Okey, kemudian wali ahwaan. Bukan garis ni pun. Kosong. Okey. Syukran, betul. Wali ahwalish syababi. B tu tak panjang. Dia B je. Sama juga konsepnya. Kita boleh buang kosong tu. Ataupun istilah di sini dia tak sebut kosong. Dia panggil baris sukun sabab khafif.
Baris sukun sabab khafif kita boleh buang. Okey, kalau yang tak tahu apa itu sabab khafif Ustaz. Sabab khafif tu maknanya dua bunyi. Dua bunyi lah, maknanya satu bunyi, dua bunyi. Jadi kalau dua bunyi je tu kita sebut sabab. Sabab ni kalau satu hidup, satu mati kita sebut sabab khafif. Tu yang kamu dengar khafif-khafif tu. Maknanya sabab khafif tu yang kosong kat ujung tu kita boleh buang. Dalam keadaan lah. Kalau sabab sakil dua-dua hidup. Dua-dua hidup contohnya huwa. Huwa kan dua-dua kan hidup kan. Huwa. Tak kita gugurkan yang nombor 2 tu boleh. Itu yang saya sebut sebelum ni. Baris tu boleh gugur. Tapi dengan syarat dia sabab khafif lah. Sabab khafif. Dia sabab sakil. Nanti esok kalau jadi kelas tu, situ kita akan rincikan lah untuk kawan-kawan yang nak berkenalan. Apa itu arud? Baik, jadi syababi tu, ya tu gugurkan ya Aisyah. Wali ahwalis. Lam tu pun tak boleh hidup. Tapi tak apa, okey. Okay, kita baca wali ahwalis syababi, bukan bi, dia bi je. Jadi ya tu tak ada dekat kamu punya kitab Arudiyah ada syababi ya tu kan, ya tu keluarkan, tak ada. Jadi wazan ni jadi fa'ilatu, tak ada nun, fa'ilatu. Bukan yang itu. Yang itu tak ada alif dia. Dia jadi fa'ilatun. Wazan pertama yang Aisyah betulkan tu, alif dia yang tak ada. Dekat fa tu, alif dia tak ada. Ya, betul. Fa'ilatun kedua, nun dia tak ada. Ya, betul. Okey. Kemudian kitabah Arudiyah, ya-nya tak ada. Okey, betul. Kemudian kita tak baca hujung dia dengan tanwin. Kita kena baca dia dengan baris satu je. Jadi kita baca dia mustahliyah. Mustahliyah. Kita tak baca mustahlian. Kita baca mustahliyah. Gugurkan nun tu ganti dengan alif. Ya kamu ada dua, ya satu je. Kita tak baca mustahlian. Kita baca mustahliyah. Mustahliyah. Okey. Betul ya? Kun li akhlaqit tasabi mustamrian. Okey, betul ya? Jadi kalau macam fa'ilatun yang gugur kosong satu tu, itu kita sebut sebagai makhbunah. Taklah. Untuk yang ada basic tu dia faham lah makhbunah tu apa ya. Jadi yang tak tahu tu kalau lapang esok insyaAllah kita akan cerita panjang esok ya. Jadi kalau makhbunah tu konsepnya sukun yang ada pada sabab khafif pertama yang asal dia fa'ilatun, dia jadi fa'ilatun, dia kita sebut sebagai makhbuna ataupun al-khabnu. Itu istilah dia lah. Okay. Kalau yang fa'ilatun, tun juga tu dia kategori sabab khafif, kita buang dia punya sukun kat ujung tu, itu kita sebut sebagai makfufah. Makfufah. Itu istilah je sebenarnya. Jadi nanti kita akan tahu lah, okey ini kenapa hilang, ini kenapa hilang. Sebab dalam kitab Arudiyah dia ada lagi satu kolom kat sini, bentuk wazan kita tu macam mana. Kalau fa'ilatun ada perubahan tak? Tak ada. Jadi kita panggil dia salimah. Sin, alif, lam, mim, ta. Jadi fa'ilatun ni pun salimah lah. Mustaf'ilun ni pun adalah salimah sebab dia tak ada perubahan. Jadi fa'ilatun ni ada perubahan. Ini kita sebut sebagai makhbunah. Jadi fa'ilatu ni dia hilang baris hujung sekali. Jadi kita sebut dia makfufah. Kemudian mustaf'ilun ni, ni kita panggil dia sahih je lah. Ingat ya, semua dia mu'annas kecuali ujung je dia. Ujung je dia muzakkar. Mu'annas, muzakkar. Itu je lah. Esok ya, syukran lah. Syukran Aisyah untuk jawapan. Okay. Baik, seterusnya. Baik, apa pula? Betul, Azan ada soalan. Oh, Afzan angkat tangan. Afwan, tak perasan. Tahu. Tadi ada dekat perkataan tu apa tadi, li ahwa. Penulisan ahwa tu memang ada alif selepas waw.
Ha? Tadi ya, boleh buka balik tak Aisyah Nadia? Dia masa dia tulis tu dia letak alif. Saya kata mana ada alif tu. Maknanya Dia memang dah tak ada betul. lah. Dia memang tak ada. Tu, Okay. sebab tu dia punya wazan tu dia tak baca fa'ilatun. Dia wazan dia jadi fa'ilatun. Baik. Ni saya tu. Afwan. Baik, seterusnya kalau ada yang nak tunjuk untuk bahar seterusnya adalah bahar munsarid. Ada yang nak tunjuk ke bahar munsarid? Tak ada Okey, kalau tak ada, kejap saya tanya lagi sebab kalau tak ada saya nak share saya punya pula. Adakah yang nak tunjuk? Hadi. Koko Hadi dah buat je. Tak apa, kita akan betulkan kalau ada tersilap. Tak ada masalah. Boleh je. Dia nak tunjuk ke? Ummu Markiza nak tunjuk ke? Okey, kalau tak nak tunjuk tu tak apalah. Saya tunjuk jawapan Saya tunjuk jawapan saya. Kita tengok sama-sama Kemudian bandingkan dengan jawapan kamu. Mungkin ada yang nak tunjuk tapi segan. Tak payah segan lah. Kita kan nak belajar kan. Okey, ini contoh bahar. Cara kita nak taktik bahar mutaid mutaid dah sudah. Bukan mutaid, afwan. Munsarid. Okey. Ini bentuk dia lah sebenarnya saya nak tengok macam mana kamu nak baca perkataan ni sebenarnya. Tapi mungkin ramai yang belum terlupa ke apa ke, standard lah, tak apalah. Jadi ini cara baca dia fa'awil. Kenapa nak baca fa'awil Ustaz? Jadi dalam kita nak taktik tu, kita jangan terus buat kiri kanan direct. Kadang-kadang kita bila buat kat sini, disangkut perkataan ni sebagai contoh. Kita tersangkut kat sini. Kita buat dulu sebelah. Bila kita buat sebelah, kita dah tahu ini wazannya. Kita dah tahu ini bahar munsarid. Jadi kita boleh agak wazan sebelah mesti sama. Kemudian kat sini perkataan dani. Dani ni fi'il amar. Fi'il amar. Jadi waw ni kan waw ataf. Secara tidak langsung kita tahulah awil ni adalah fi'il amar. Sebab tu kita buat dulu yang mana kita boleh baca. Yang kita boleh agak bacaan kita betul. Okay, jadi bacaan dia adalah alal aqli fa'awil fi kulli sya'nin wadani kullama syi'ta antudani. Jadi itulah saya tak taktik lah. Tak sempat nak menaktiknya. Jadi wazan dia jadi mafa'ilu. Tak ada nun sebab alal aqli. Bukan alal aqlin. Dia alal aqli. Jadi nun tu tak adalah, kosong lah. Kita buang kat situ Jadi fa'awil fi kul li sya'nin. Kul li sya'nin. Jadi mafa'ilun, fa'ilatun. Kemudian wada nikul. Tak ada ya dia kan. Kosong. Lama syi'ta. Itu cara baca. Lama syi'ta an budani. Itu je lah. Jadi untuk rakan-rakan kita yang tak ada, yang tak berapa terbiasa dengan konsep-konsep wazan-wazan ni, ni kalau hilang kosong kat ujung,
jangan samakan dengan yang tadi tu, makhbuna. Ini nama dia lain pula. Ini nama dia tak apalah, saya nak tanyalah. Siapa ada stam kat sini? Dia lebih kurang sama dengan tadi ni. Saya dah bagi sebutan tadi. Okey, jenis mafa'ilu ni sama dengan yang kita sebut tadi. Dia hilang kosong dia kat ujung. Ni kita sebut apa syakal taf'ilah dia? Siapa ingat? Okay, saya yakin dalam ni berderet yang ada stam ni. Sekejap lah. Saya petiklah seorang. Kalau tak ada jawapan, saya pilih seorang. Tasnim. Cuba tasnim. Kalau asal dia mafa'ilun. Mafa'ilun kita sebut dia sahih ataupun kita sebut dia salim lah. Maaf Doktor, saya Kalau tak tahu Doktor. Saya tak tahu. tak apa, tak tahu tu nanti saya bagi tahu. Dia sama jugalah nama dia macam saya sebut tadi. Kalau mafa'ilu tu nama dia makfufa. Nama dia makfufa. Jadi kita cakaplah dia makfufa. Jadi wazan mafa'ilun kita cakap dia salima. Jangan sebut dia sahihah untuk kita nak membezakan dengan nama dia dekat arud dan juga kafiyah. Jadi mafa'ilun tu kita sebut salimah, fa'ilatun pun kita sebut dia kita sebut dia sahihah. Sahihah Okey. Kalau mafa'ilun kan yang kedua dia sebelum akhir tu yang dibuang kan. Jadi ini kita sebut maqbudah. Dia sebenarnya istilah dia banyak tapi tak apalah. Kita boleh recall balik dan mengingatlah. Jadi mafa'ilun maqbudah, mafa'ilu makfufah. Kemudian fa'ilatun yang nombor 2 kat ujung tu kita sebut sahih. Ingat wazan yang akhir je muzakkar. Wazan yang sebelum-sebelum tu semua muannas. Jadi dia muannas, muzakkar. Macam tu Okey. Ini adalah untuk bahar munsarid. Bahar munsarid. Baik, seterusnya adalah kita sebut sebagai bahar muttarid. Bahar muttarid. Bahar muttarid ni cara baca dia ma'ala mustahamin ri'a bisaddi fashtaka thumma abkani minal wajdi. Jadi wazan dia kita tengok atas lah. Jadi kita letak kat bawah. Lepas tu kita pastikan mana-mana yang tak disebut. Macam ni bisaddi lah. Tak payahlah kita nak tambah bisaddi, tambah huruf ya. Sebabnya mungkin kita nak baca bersambung. Jadi bisaddi fashtaka maknanya dia jadi fa'ilu. Jadi ini kita sebut sebagai macam tadi jugalah konsepnya kan. Hujung baris mati hujung yang dibuang untuk wazan yang macam ni kita sebut sebagai makfufah. Okey, tak apalah. Ada masa lagi ke? Ada masa lagi. Okay. Asal dia macam ni Asal dia macam ni. Kalau asal macam ni dia tak berubah apa-apa, tak ada apa yang dibuang, ini kita sebut sebagai sahihah. Sahihah tu kalau dia letak kat ujung lah. Kalau kat tengah-tengah biasa orang sebut dia salimah kan. Salimah. Macam itulah istilah je. Kemudian kalau tiba-tiba kita nampak ada orang buang. Nilu. Astagfirullah, banyak yang lain saya. Nilu. Ujung buangan. Ini yang kita sebut tadi makfufah. Okay, kemudian kita buang yang nombor 2 sebelum akhir. Fa'ilun kan. Ini kita sebut sebagai makbudah. Ada bentuk lain lagi tak? Ada. Dia jadi mafa'i. Mafa'i kan asal dia kan mafa'ilun kan. Lun dia buang kan. Ni kita panggil mahzufah. Banyak lagi lah. Tapi ni jelas contoh yang saya ingat lupa. Biasalah tua-tua ni pelupa kan. Normal lah.
Jadi macam ni ni ada nama-nama dia lah. Jadi biasanya kalau kita dalam arud ni kebiasaan dia kat sini kita boleh letaklah syakal milad. Macam itulah. Jadi ni kita cakap lah ni Salimah. Tapi lah kita ulang kaji sikit ya. Salimah. Sufa. Macam ni ya. Yang ujung ni je muzakkar. Semua kena letak tak marbutah. Ikut keadaan lah. Kalau di dalam keadaan hazza, dia sebut ahaz. Dia bukan mahzuza. Nanti kamu akan dengar esok. Dia sebut ahaz hazza. Dia tersebut mahzuza pula. Dia sebut ahaz. Jadi kalau yang sebetul-betulnya macam ni lah. Dia panjang lagi ni. Kat sini. Wal arud apa, wal darab apa. Itu sebagai yang panjang dia lah. Tapi untuk yang ini tak apalah. Kita cuma memadai bait. Kamu taktik, kemudian kamu tulis arudiyah dia je. Okay, ini adalah bahar untuk yang mutarid. Ada lagi ke bahar seterusnya? Tak ada. Ini bahar yang ni lah. Bahar las yang kita berkenalan. Dan bahar ni adalah bahar yang dibawa oleh penyair mualladun. Bukan orang Arab yang lama tu, tidak. Orang-orang Arab yang datang kemudian. Bukan orang Arab. Maknanya penduduk kerajaan Bani Abbas yang datang kemudian, memang mereka ni bukan pure Arab. Sama ada mak mereka bukan Arab, ayah mereka orang Arab, ataupun kedua-dua ibu ayahnya bukan Arab. Jadi mereka lah yang memperkenalkan bahar-bahar ini. Baik. Okay, ada apa-apa soalan? Kita dah sampai kepada semuanya. Alhamdulillah, saya harap semua dapat ni lah, dapat ingat balik kaedah untuk kita taktik. Macam saya ulang lagi sekali, di cadangan sebenarnya saya tak pasti sebab sampai sekarang saya belum dapat link katanya cadangan untuk buat kelas. Kalau ada, nanti saya akan share link untuk kita nak kenal asas arud tu esok ataupun petang ni ke, atau bila-bila masa saya dapat link tu saya akan kongsikan untuk rakan-rakan kita yang nak tahu apa itu arud. Itu saja. Baik, sebelum kita tutup pertemuan kita untuk petang ini, ada apa-apa soalan mungkin? Okey, kalau tak ada, kita akan jumpa selepas cuti mid semester lah ya. Minggu depan saya harap semua ambil peluang untuk telaah balik nota-nota yang ada ya. Baca, kalau ada yang tak berapa nak faham, minta sangat untuk tanya ke saya lah. Kalau segan nak tanya dalam grup, boleh PM saya. Okay, ma'atamaniyati lakum at-taufiq wan najahil bahiril mustamir. Aktafi bihadal qadri awalan hatta naltaqiya bimasyiatillah fi al-usbu' ba'dal ijazah. Okay, la tansawa al-ijazah laysa lil istiraha faqat lakin lil mutala'ah aidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor nak tanya. Sudah. Doktor ada ke? Tak pasti yang ada ketah. Yang second tu kami tak ada lah. Tak ada. Yang mana? Yang pasal Okey. Nanti saya cakap. Terima kasih. Okey, sama. Sila tu. Afwan. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Syukran doktor.